Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranil Karim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mafhum daripada ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yakni orang-orang yang beriman dengan Allah dan mereka beristiqamah, yakni mereka melaksanakan apa yang wajib dan meninggalkan apa yang haram. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat yang akan membawa berita gembira. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan. Maka kata ulama, orang-orang yang salih yang di dunia ini dia beriman dengan Allah, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tetap di atas keimanannya sampai dia meninggal dunia, dan dia melaksanakan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan dia meninggalkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Orang ini sebelum dia meninggal dunia akan turun kepada dia malaikat, akan turun kepada dia malaikatur rahmah, malaikat rahmat, yang akan membawakan berita gembira. Hatta ada orang yang soleh sampai 500 malaikat turun kepada dia, bawa berita gembira, mengkhabarkan kepada dia, abshiru ya wali Allah, bergembiralah kamu wahai wali Allah dengan kurniaan daripada Tuhan kamu. Maka orang yang soleh menjelang kematian dia berasa gembira, dan setelah dia meninggal dunia, ketika jasadnya dibawa ke kubur, maka roh yang ada di atas jasad itu akan berkata, Qaddimuni, qaddimuni, maknanya percepatkanlah aku, percepatkanlah aku. Dia tahu bahawa dia akan dapat kurniaan daripada Allah. Apabila dia dikebumikan di dalam kubur, Allah mengurniakan kepadanya pelbagai nikmat di dalam kubur.
Tidak berlalu satu saat pun ke atas orang yang soleh setelah dia mati dalam keadaan dia tersiksa. Dan tidak berlalu satu saat pun ke atas orang yang soleh setelah dia mati dalam keadaan dia berduka. Bahkan dia dikurniakan nikmat yang banyak. Allah jadikan kuburnya ini bercahaya. Dan Allah luaskan baginya kuburnya dengan keluasan yang amat luas. Ada orang yang soleh yang diluaskan kuburnya 70 hasta panjang dan 70 hasta lebar. Dan ada orang yang soleh yang diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Dan ada orang yang soleh, dan orang yang soleh setiap hari di dalam kubur Allah memperlihatkan bagi mereka tempat yang bakal mereka tinggal di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dalam kenikmatan dan keselesaan. Setelah mereka dibangkitkan daripada kubur, dikeluarkan daripada kubur, mereka akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan yang baik. Dihimpunkan orang-orang yang soleh, kata ulama, dalam keadaan berpakaian. Dan dihimpunkan orang-orang yang soleh dalam keadaan berkenderaan. Dan dihimpunkan orang-orang yang soleh dalam keadaan ada bagi mereka makanan. Sehingga tempoh hari kiamat yang lama itu, yang bersamaan kadarnya dengan 50,000 tahun, Allah berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Mafhumnya, pada hari yang bersamaan kadarnya dengan 50,000 tahun. Tapi orang yang soleh rasa hari kiamat itu berlalu dengan sekejap, rasa berlalu dengan cepat. Apabila mereka dimasukkan ke dalam syurga, ahli syurga apabila masuk ke dalam syurga, telah warid di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah nada munadin inna lakum an tahyau fala tamutu abada." Apabila ahli syurga masuk dalam syurga, ada suara yang akan menyeru, sesungguhnya kalian akan hidup dan tidak akan mati buat selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Dan kalian akan berada dalam keadaan sehat dan tidak akan sakit buat selama-lamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan berada dalam keadaan muda dan tidak tua buat selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada. Dan kalian akan berada dalam keadaan nikmat dan tidak akan sedih buat selama-lamanya. Maka ahli syurga berada di dalam syurga dalam keadaan yang nikmat, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang gembira. Tidak ada bagi mereka kematian, tidak ada bagi mereka kesakitan, tidak ada bagi mereka kedukaan. Yang ada bagi mereka nikmat, dan nikmat yang banyak, dan tidak ada penghujung bagi nikmat yang mereka dapat di dalam syurga itu. Muslimin dan muslimat, apakah antara nikmat-nikmat syurga yang Allah memberikan kepada orang yang saleh, yang bermujahadah di atas dunia ini dalam melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram, yang melawan ajakan syaitan dan melawan hawa nafsu, dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah dia meninggal dunia. Apa antara nikmat yang Allah sediakan buat ahli syurga? Rasulullah bersabda, "Hiya wa rabbil Ka'bah nurun yatala'la." Mafhum daripada ini, Rasulullah bersumpah demi Tuhan yang memiliki Ka'bah bahawa pada syurga ada cahaya yang bersinar. Antara nikmat dalam syurga, syurga ini dijadikan oleh Allah padanya cahaya nurun yatala'la, cahaya yang bersinar. Maka di dalam syurga, kata ulama, tidak ada kegelapan.
Walaupun ada siang dan ada malam, tapi siangnya tidak ada kegelapan, malamnya tidak ada kegelapan. Dan syurga ini bercahaya, maka tak berhajat kepada matahari ataupun bulan. Bagaimana ahli syurga tahu pada suatu waktu itu siang ataupun malam? Dengan tanda alamah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tanda itu ahli syurga tahu ketika pada suatu waktu itu adakah siang ataupun malam. Tapi di dalam syurga tidak ada kegelapan. Wa raihanatun tahtaz, dalam syurga ada tumbuh-tumbuhan yang apabila ia bergerak menghasilkan bunyi yang sangat indah. Wa qasrun mashid wa nahrun muttarid, dalam syurga ada istana-istana dan ada sungai yang mengalir. Ada sungai daripada laban, ada sungai daripada madu, sungai yang mengalir. Wa fakihatun kathiratun nadijah, dan pada syurga ada buah-buahan yang siap untuk dimakan. Sentiasa boleh dimakan buah-buahan itu. Wa zaujatun hasna'u jamilah, dan di dalam syurga ada isteri yang baik dan cantik. Di dalam syurga tidak ada orang yang bujang. Semua orang di dalam syurga berpasangan, sama ada laki-laki maupun perempuan. Barang siapa yang di dunia tidak dikurniakan oleh Allah berkahwin, maka di dalam, kalau dia masuk syurga, di dalam syurga dia akan dikurniakan oleh Allah pasangan daripada ahli syurga. Maka kalau orang yang tak bertemu jodohnya di dunia ini, janganlah terlalu sedih, bersabarlah, kerana itu ujian buat kamu. Ya, kita manusia, ujian yang datang kepada kita tak semestinya sama dengan ujian yang menimpa orang lain. Ada orang, tuan-tuan, Allah uji dia dengan kurang harta. Ada orang pula yang Allah uji dia dengan sakit yang kronik, macam-macam penyakit ada. Ada orang pula mungkin Allah uji dia tak bertemu jodoh di dunia ni, tak berkahwin dia. Ada orang yang Allah uji dia mungkin berkahwin, lambat dapat anak. Ada orang Allah uji dia anak ramai tapi anak-anak bermasalah. Ada orang Allah uji dia mungkin dia kahwin awal tapi suaminya mungkin tak baik perangainya. Maka pokoknya apapun ujian yang menimpa kita, kita kena bersabar, kerana dunia ni memang darul bala, tempat ujian. Tapi akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan. Jadi orang yang bersabar atas ujian di dunia, tetap dalam melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, walaupun kalau di dunia ni dia miskin, kalau di dunia ni dia sakit penyakit banyak, kalau di dunia ni dia tidak bertemu jodoh, kalau di dunia ni dia tidak cantik, maka hendaklah dia sabar atas ujian itu dan tetap dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan yang haram. Maka kalau dia mati dalam keadaan ini, dia akan masuk syurga, dan di dalam syurga tidak ada lagi kesakitan buatnya, di dalam syurga tidak ada lagi kesusahan buatnya, di dalam syurga dia tak akan rasa sedih lagi, kerana dalam syurga tidak ada perasaan sedih dan tidak ada perasaan cemburu. Di dalam syurga Allah jadikan semua orang ada baginya pasangan. Dan orang laki-laki daripada kalangan ahli syurga akan mendapat huril ain, bidadari syurga. Sekurang-kurangnya seorang dapat sekurang-kurangnya 2 daripada al-huril ain, ya, dan ada orang yang dapat lebih daripada 2. Muslimin dan muslimat, di antara lagi, ya, nikmat di dalam syurga adalah ahli syurga ini, bagi mereka ada antara nikmat di dalam syurga adalah katil yang sangat indah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke-13, fiha sururum marfu'ah. Kata Ibn Abbas, alwahuha min dhahab, papan katil itu daripada emas,
mukallalatun bizzabarjad wad-dur wal yaqut, dihiasi katil itu dengan batu berwarna hijau dan dengan permata dan dengan batu berwarna merah. Murtafi'atun ma lam yaji'u ahlaha, dan katil itu berada dalam keadaan yang tinggi, murtafi'ah. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَصْحَابُهَا تَوَاضَعَتْ لَهُمْ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ثُمَّ تَرْتَفِعُ إِلَى مَوْضِعِهَا. Maka apabila tuan katil tu nak duduk atas katil di dalam syurga, katil yang tinggi tu akan turun merendah. Maka apabila tuan itu duduk dekat atas katilnya, katil itu akan naik semula ke tempatnya yang tinggi. Dan ahli syurga daripada katilnya dia boleh menziarahi di antara satu sama lain. Allah berfirman di dalam Al-Quranil Karim, di dalam surah Al-Hajar ayat yang ke-47, ala sururim mutaqabilin. Mafhum daripada ayat ini, di atas katil-katil mereka bertemu. Ahli syurga boleh bertemu di atas katil-katil. Bagaimana kalau sekadar seorang hanya rindu nak jumpa dengan kawannya di dalam syurga, maka katil yang dia berada di atasnya akan terbang pergi ke katil kawannya itu. Maka di atas katil-katil mereka bertemu. Dan ahli syurga juga boleh saling menziarahi antara satu sama lain dengan menaiki kuda yang sayapnya daripada emas. Dan warid bahawa ahli syurga ini jurdun murdun fi umri 33 amma. Ahli syurga ini jurdun, tidak ada bulu atas badan-badan mereka. Murdun, tidak ada bagi mereka janggut dan jambang. Fi umri 33 mereka ni sentiasa rupa mereka macam umurnya 33 tahun. Sentiasa tak jadi tua. Sentiasa walaupun berlalu masa lama ke atas mereka, sentiasa mereka nampak seperti umur 33 tahun. Tapi rupa mereka bukan macam rupa mereka di dunia ketika berumur 33 tahun. Lagi indah Allah jadikan rupa mereka seperti rupa Nabi Yusuf alaihi salam. Indah seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Sekurang-kurang ahli syurga dijadikan rupanya seperti rupa Nabi Yusuf alaihi salam ketika baginda di dunia. Sangat indah. Dan sekurang-kurang ahli syurga dapat daripada syurga itu berapa besar tuan-tuan? Bukannya 1 ekar atau 2 ekar sahaja. Berapa besar? Seorang ahli syurga dapat sekurang-kurangnya 10 kali ganda bumi ini. 10 kali ganda. Dan sekurang-kurang ahli syurga dikurniakan oleh Allah 10,000 makhluk yang dipanggil sebagai Al-Wildanul Mukhalladun. Allah berfirman di dalam surah At-Tur, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Allah kurniakan bagi ahli syurga sekurang-kurangnya 10,000 bagi setiap orang, wildan al-mukhalladun, yang mereka adalah makhluk di syurga yang diciptakan Allah. Mereka ini sebagai khadam bagi ahli syurga, tukang khidmat, memberi khidmat kepada ahli syurga. Dari sudut rupa al-wildanul mukhalladun macam rupa budak-budak, tapi mereka bukan daripada budak-budak di dunia, bukan dari manusia di dunia, bahkan mereka makhluk di syurga yang rupanya seperti budak-budak yang sangat indah, seperti lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tidak pernah disentuh dengan tangan. Dan pada satu tangan mereka ada dulang daripada emas, dan pada satu tangan mereka ada dulang daripada perak. Mereka memberi khidmat kepada ahli syurga.
Masya Allah Ta'ala, sangat banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada ahli syurga. Dan ada juga tuan-tuan nikmat yang disebut sebagai nikmat yang khas. Yang ini dikurniakan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kita dah sebut banyak nikmat. Dalam syurga ada padanya nikmat yang am. Nikmat yang am ni semua ahli syurga dapat. Tapi nikmat yang khas, Rasulullah bersabda tentangnya dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah bersabda, mafhumnya, Allah telah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, Allah telah berfirman, mafhumnya, aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang salih apa yang tidak ada mata pernah lihat dan tidak ada telinga pernah dengar dan tidak pernah terlintas di hati mana-mana manusia. Kata ulama, ini merujuk kepada nikmat yang khas. Nikmat yang khas ini hatta malaikat yang jaga pintu syurga tak pernah lihat. Hatta Rasulullah yang pernah masuk ke dalam syurga belum pernah lihat. Nikmat yang khas ini adalah untuk orang-orang yang soleh. Nikmat ini tidak ada mata pernah lihat, tidak ada telinga pernah dengar, tak pernah terlintas di hati mana-mana manusia. Muslimin dan muslimat, maka orang yang menghayati perkara ini, dia sedar bahawa dunia ini kalau nak dibandingkan dengan akhirat, sangat rendah nilainya dunia ini. Tidak berbaloi seorang menghabiskan umurnya untuk mengejar sesuatu yang sementara sampai dia mengabaikan sesuatu yang berkekalan, yang bernilai seperti syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hendaklah ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yaml falyanzur bima yarji'." Rasulullah telah bersabda, mafhum daripada hadis ini, tidaklah dunia kalau nak banding dengan akhirat melainkan seperti seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia mengeluarkan jarinya dan dia melihat apa yang berbaki pada jarinya itu. Maka kalau seorang pergi tepi laut dan celup jari dia, tuan-tuan, tarik keluar, tengok banyak tak air yang tinggal pada jarinya? Sedikit, titisan. Sangat sedikit nak dibandingkan dengan air laut yang luas, yang banyak itu. Tapi itulah perbandingan dunia dan akhirat. Maka rugilah orang yang menyibukkan dirinya mengejar semua kemewahan dunia yang dia mahu, tapi dia mengabaikan akhirat. Rugilah dia, tuan-tuan. Hendaklah kita ingat bahawa kita semua akan keluar daripada dunia ini. Tak lama lagi, sekejap lagi kita akan keluar daripada dunia ini. Dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini hanyalah tempat persinggahan bagi kita. Maka jadikanlah diri kita seperti orang asing atau orang yang lalu di atas satu jalan. Rasulullah berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Beradalah kamu, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang lalu pada satu jalan. Kalau orang asing berada di tempat yang asing, ya, dia tidak fikir bagaimana mahu bina mahligai yang besar dan kenderaan yang mewah, kerana dia tahu dia tak mahu kekal di situ. Kita juga di dunia ini, kita jadikan diri kita macam orang asing. Kita tahu kita tak akan kekal di dunia ini, akan keluar daripada dunia ini. Maka ingat tujuan kita adalah untuk mencapai kejayaan di akhirat. Lagi baik daripada jadi macam orang asing, jadi macam orang yang lalu pada satu jalan. Yang mana orang yang lalu pada satu jalan, kalau dia berhenti singgah di satu tempat, hanya ambil apa yang dia perlu, makan, minum, rehat, apa yang dia perlu, dan kemudian dia akan tinggalkan tempat itu dan berlalu pergi. Muslimin dan muslimat, dunia ini jangan kita tenggelam dalam menikmati kelazatan-kelazatannya secara berlebihan. Kerana dunia ini bahaya. Ad-dunya kal hayyah. Dunia ini macam ular
lembut kalau disentuh, tapi racunnya berbisa. Maka tuan-tuan, apa yang kita mahu kejar di dunia ini, ya, yang banyak perkara padanya yang menarik manusia daripada ketaatan kepada Allah. Ingat pesan Rasulullah, ad-dunya mal'un, dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada padanya, illa, melainkan 4 perkara. Zikrullah, ketaatan kepada Allah. Wa ma walah, perkara yang dengannya membantu untuk buat taat kepada Allah, seperti kerja dengan kerja yang halal untuk dapat rezeki, untuk buat bantu seseorang buat taat kepada Allah. Wa aliman, dan orang yang alim. Wa muta'allima, dan orang yang muta'allim. Maka sama ada kita jadi orang yang alim ataupun kita jadi orang yang muta'allim, yang belajar ilmu agama. Maka jangan biarkan diri dalam kejahilan. Kerana nak jadi hamba Allah yang bertakwa, nak masuk dalam syurga tanpa azab, perlu kepada ilmu dan amal. Perlu kepada ilmu dan amal. Kena belajar ilmu fardu ain dan beramal dengannya, melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Maka siapa yang berbuat sedemikian dan dia mati dalam keadaan itu, Allah memasukkan dia ke dalam syurga tanpa azab. Moga Allah menjadikan kita dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, maka kita menyambung perbahasan dalam kitab fardu ain kita, kitab Aujaz al-Mukhtasarat, dan kita telah sampai ke bab an-najasat yang membahaskan tentang jenis-jenis najis. Siapa yang ada kitab itu pada muka surat 26, betul? Baik. Kata tuan penulis rahimahullah, an-najasatu thalathun. Najis ada 3 jenis. Mughallaghah, berat, mukhaffafah, ringan, dan mutawassitah, sederhana. Najis mughallaghah adalah najis anjing, khinzir, dan keturunan yang lahir dari salah satu dari kedua-duanya. Maka tuan-tuan, penulis menerangkan pada perenggan ini tentang jenis-jenis najis. Maka dalam Islam, najis ini kita bahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama, najis yang berat, dipanggil sebagai najis mughallaghah. Apakah ia najis mughallaghah? Yakni najis anjing, khinzir, dan keturunan yang lahir dari salah satu dari kedua-duanya. Maka kalau anjing atau khinzir ini bersetubuh dengan binatang lain, hasil daripada itu dapat anak, anak itu juga najis mughallaghah. Anjing dan khinzir ini badannya najis mughallaghah, kulitnya najis mughallaghah, air liurnya najis mughallaghah, ya, tubuhnya tu najis mughallaghah. Maka ya, kita bukan kata hanya kulitnya sahaja, ya, bahkan anjing itu keseluruhannya adalah najis mughallaghah, dan khinzir itu juga keseluruhannya adalah najis mughallaghah. Baik, yang kedua, jenis yang kedua kata ulama adalah wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghayra al-laban wa lam yablugh hawlaini wal mutawassitatu sairun najasat. Najis mukhaffafah adalah kencing kanak-kanak lelaki yang tidak diberi makan melainkan susu sahaja dan tidak sampai umurnya 2 tahun. Jenis yang kedua dipanggil najis yang ringan. Tadi najis yang berat, sekarang najis yang ringan. Najis yang ringan ini apa? Najis mukhaffafah ini apa? Kencing kanak-kanak laki-laki yang tidak diberi makan melainkan susu sahaja dan umurnya belum sampai 2 tahun. Jadi kalau najis itu, kencing kanak-kanak perempuan, itu tidak dikira najis mukhaffafah. Kalau kencing itu kencing kanak-kanak laki-laki, tapi kanak-kanak tu dah makan selain susu, contoh dah makan buah, dah makan nestem, dah makan bubur nasi, maka kencingnya bukan lagi dikira najis mukhaffafah, bahkan itu mutawassitah.
Kalau kencing kanak-kanak lelaki itu, ya, kencing itu, kalau najis itu adalah kencing kanak-kanak laki-laki yang hanya makan susu sahaja, dan tapi umurnya dah 2 tahun, juga bukan dikira najis mukhaffafah, tu dah jadi najis mutawassitah. Tapi kalau kencing kanak-kanak laki-laki itu adalah kencing seorang kanak-kanak laki-laki yang hanya makan susu, tak kira kalau minum susu formula pun itu masih lagi dikira makan susu, walaupun bukan susu ibu. Ya, walaupun bukan susu ibu. Yang kalau dia minum susu sahaja, makan susu sahaja, dan umurnya belum sampai 2 tahun, dan dia kanak-kanak laki-laki, kencingnya dikira najis mukhaffafah, najis yang ringan. Jelas? Baik, jadi kita dah faham ya tuan-tuan, ada najis yang berat, najis mughallazah, iaitu najis anjing, najis khinzir, dan apa yang lahir daripada keturunan, yang lahir daripada salah satu dari kedua-duanya. Kita dah faham juga najis mukhaffafah, najis yang ringan, iaitu kencing kanak-kanak laki-laki yang tidak makan selain susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Maka semua najis-najis yang lain selain daripada najis mughallazah dan selain daripada najis mukhaffafah, semua najis-najis yang lain dikategorikan sebagai najis mutawassitah, najis yang sederhana. Jadi kata penulis, najis mutawassitah adalah semua najis-najis yang lain. Baik, jadi tuan-tuan, kita masuk muka surat 27, yang ni nak membahas bagaimana nak menyucikan tempat yang terkena 3 jenis najis ini. Maknanya kalau contohnya terkena pada satu tempat najis mughallazah, apa nak buat? Terkena pada satu tempat najis mukhaffafah, apa nak buat? Terkena pada suatu tempat najis mutawassitah, apa nak buat? Tapi sebelum kita nak masuk muka surat 27 ni, saya nak bagi sedikit penambahan, pencerahan yang tak ada disebut dalam kitab ini, tapi ini kaedah yang berguna dan kaedah yang baik seorang faham bila membicarakan tentang bab najis. Ada 2 kaedah yang saya nak share, nak berkongsi dengan semua. Kaedah ni ada disebut di dalam ilmu fiqh. Yang pertama, la tuhkamu an-najasatu bisyak, tidak dihukum kenajisan dengan syak, dengan keraguan. Ni kaedah ni faham baik-baik. Kadang-kadang orang yang ada was-was ni, kalau dia berjalan dia masuk dalam bilik air, dia nampak air dekat atas lantai tu, dia pijak. Sebahagian orang dia mungkin was-was, dia ingat air tu najis walaupun tak ada bukti yang menunjukkan air di lantai tu najis. Jadi kaedah dalam agama apa dia tuan-tuan? Bila sebut bab najis ni, kaedahnya la tuhkamu an-najasatu bisyak, tidak dihukum kenajisan dengan syak. Siapa ada pen boleh tulis, kerana ni tak ada dalam kitab ni. Tidak dihukum kenajisan dengan syak. Contohlah tuan-tuan, dekat rumah tuan-tuan, bahagian laman depan tu rumput, ada rumput, rumput kapet contohnya. Ya, saya tak pandai lah bab-bab design-design ni, bab-bab seni bina apa ni tanya kita punya pengerusi kita, Tuan Azman ni pakar dalam bahagian ni kan. Ya, betul tuan ya? Jadi contohnya dekat outdoor lah, kita kata outdoor kan, nak solat, tuan-tuan boleh tak solat kalau tengok zahirnya tempat tu tak ada najis, tak ada bukti ada padanya najis? Boleh. Tapi kalau orang yang was-was, sebahagian orang yang was-was mungkin kata, mana kamu tahu kau ada anjing lalu sebelum ni? Orang yang was-was mungkin kata, banyak kata macam itu ya. Sebahagian orang was-was mungkin kata, atau mana kamu tahu kok babi hutan terlepas sebelah UiTM tu datang ke rumah kita, lalu masuk lompat ke sini? Dia tuan-tuan, kaedahnya kalau tak ada bukti yang menunjukkan najis, sekadar kita syak sahaja ada najis ke tak ada najis, tak menjadikan tempat tu bernajis. Itu kaedahnya. Ya bang? Kalau bau sahaja, kalau bau tu pun dah kira ada tanda lah kiranya. Ini bila saya maksud ni tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa.
Ya, kalau ada bau hancing dah dekat air, dekat tempat tu kan, walaupun tak nampak warna air kencingnya, bau hancing dah tu kan, itu dah kira ada dia punya sifat. Bau, kalau dah ada bau najis, itu dah dikira ada sifat najis. Ini kalau contoh, tapi ini pun ada perbahasan dia. Kalau hanya tinggal bau, contohnya di tangan, kata ulama, contoh kalau kita lah cebok buang air besar kan tuan-tuan, lepas cebok tu apa, kadang-kadang tangan tu berbau. Mungkin orang tu makan petai banyak ke, ya tuan-tuan ya. Tangan tu berbau. Bila dia cuci, dia dah basuh betul-betul. Kalau dah basuh betul-betul, tinggal bau sahaja, kata ulama dimaafkan, boleh semayang, walaupun berbau tangannya. Ya. Jadi jirim najis tu dah tak ada, cuma berbau aja lagi. Tangan dia berbau, itu dimaafkan. Okey. Baik, jelas ya abang-abang ya? Tapi yang saya maksudkan dalam kaedah tadi, yang mana tak ada bukti yang menunjukkan ada najis di situ. Tak ada nampak jirim najis, tak ada bau najis, tak ada rasa najis, tak ada bau najis, tak ada warna najis. Tak ada bukti yang menunjukkan najis, maka kita hukum suci. Sebab tu tengok ada orang dekat Jordan tuan-tuan, dia orang semayang pakai kasut. Boleh ke semayang pakai kasut? Ada, dia semayang dekat luar contohnya pakai kasut je, tepi jalan je semayang. Dari segi hukumnya, kalau sebelum semayang tu contohnya dia tengok kasut dia, zahirnya tak nampak najis, tak ada tanda yang menunjukkan najis, boleh dia semayang pakai kasut tu tuan-tuan. Jelas ya? Baik, jadi maknanya dalam bab najis ni, kita tak hukum sesuatu itu bernajis dengan sekadar syak sahaja. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua yang kita nak sebut, kata ulama, la tantaqilu an-najasatu min jafin ila jaf. Tak berpindah kenajisan daripada sesuatu yang kering kepada yang kering. Contohlah tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan ada tilam ni, ada budak, ada orang tua dah kencing contohnya, tilam ni dah bernajis tapi dah kering dah tilam ni, dah seminggu dah orang kencing tapi tak ada orang cuci. Tilam tu dah kering. Kalau kita duduk atas tilam tu dan kita punya permukaan seluar kita yang kena pada tilam tu pun kering, bila kita bangun balik, najis tu tak berpindah, tak dikira berpindah daripada tilam kepada seluar kita. Kerana kaedahnya adalah tidak berpindah kenajisan daripada yang kering kepada yang kering. Macam itu. Tapi tak bolehlah tuan-tuan nak solat atas tilam yang bernajis tu. Tak boleh, walaupun kering. Kerana syarat sah solat, suci pakaian, badan dan tempat solat daripada najis. Tapi maknanya kalau tuan-tuan pijak saja atas tu atau duduk saja atas tu dan bangun semula dan tuan-tuan kering dan juga tilam itu kering, najis tu kering, tilam itu kering, maka tak berpindah najis daripada tilam tu kepada tuan-tuan. Itu dua kaedah kita nak sebut. Jelas ya? Yang pertama tadi apa? Tidak dihukum kenajisan dengan syak. Tuan-tuan pergi makan dekat food court, dekat shopping mall, pinggan-pinggan yang tuan-tuan makan tu, tuan-tuan bukan tahu pinggan tu ada kena tak najis mughalladhah di situ. Tuan-tuan tahu tak kan food court ni kongsi. Tuan-tuan pergi ke food court besar kan, makan guna pinggan di situ, tuan-tuan tak tahu. Tapi tuan-tuan hukum berdasar tuan-tuan tengok zahirnya tak ada bukti yang menunjukkan najis, maka tuan-tuan hukum suci. Sama juga kalau tuan-tuan duduk asrama guna mesin basuh yang berkongsi ramai orang, yang mungkin non-Muslim pun guna, Muslim pun guna. Walaupun tuan-tuan tahu ada non-Muslim guna mesin basuh tu, tak semestinya confirm mesin basuh tu jadi kira hukum bernajis terus. Tuan-tuan sebelum nak masukkan baju tu tengok, tak ada bukti yang menunjukkan najis, tak ada tanda yang menunjukkan najis, hukum mesin basuh itu suci. Ini kaedah penting. Jadi orang yang tak faham kaedah kadang-kadang menjadikan dia keliru. Bila nak guna mesin basuh yang dikongsi ramai contohnya, atau pinggan bangkuk yang dikongsi ramai, atau rumah yang pernah diduduki oleh orang non-Muslim, ya, dia jadi, sebahagian orang mungkin jadi was-was kerana tidak tahu tentang kaedah ini. Baik, jelas ya abang-abang semua? Okey. Seterusnya,
Seterusnya, sucinya kita nak masuk kepada cara nak menyucikan tempat yang terkena najis. Wa mahallun asabathu al-mughallazatu bi sab'i ghasalatin ihdahunna biturab. Sucinya tempat yang terkena najis mughallazah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu daripada basuhan tersebut dicampur dengan air tanah. Jadi sekarang macam mana tuan-tuan nak sucikan tempat yang terkena najis mughallazah? Contohlah tuan-tuan balik rumah, tengok ada anjing baring dekat ruang tamu tuan-tuan. Contohnya macam itu. Bangun dia lari, nampak kesan lembab. Nampak kesan. Mana mungkin tubuh anjing tu ni dalam keadaan kalau tubuh anjing tu basah. Ya, dia baring ada kesan. Ataupun tuan-tuan jalan-jalan datang anjing jilat kaki tuan-tuan. Contohnya macam tu. Sebab air liur anjing pun kira najis mughallazah juga. Pokok ataupun babi hutan datang. Kalau babi hutan datang baring atas kereta tuan-tuan ke, ada kesan basah kan, kesan daripada babi hutan tu. Pokoknya kalau tempat, tak kiralah tangan tuan-tuan ke, lantai rumah tuan-tuan ke, tempat yang kena najis mughallazah ni, macam mana nak sucikan tempat tu? Senang aja tuan-tuan. Basuh 7 kali. Jawapan dia basuh 7 kali. Salah satu daripada 7 tu nak guna air yang bercampur dengan tanah. Air yang bercampur dengan tanah. Jadi pada salah satu, contohnya kalau saya pilih yang kali kedua tu. Yang kali kedua. Kenapa saya pilih yang kali kedua? Bukannya saya kata ini lagi afdal dari yang kali kedua, lagi afdal guna air tanah ke, tak. Saya pilih yang kali kedua sebab saya nak basuhan yang pertama tu guna air mutlak, air paip. Bukannya tak boleh guna air tanah tau. Tapi saya pilih untuk guna basuhan yang pertama tu air mutlak supaya saya nak menghilangkan ain najis itu. Kerana kalau berulang kali orang tu basuh baru hilang ain najis, itu baru kira 1 kali basuhan. Jadi kalau tuan-tuan letak yang pertama tu air tanah boleh, tapi kalau selagi mana tak hilang najis tu lagi, belum kira sekali lagi daripada 7. Kerana dia basuhan yang pertama dikira adalah basuhan yang dapat menghilangkan ain najis tersebut. Jadi kalau kita guna air paip tuan-tuan, contohnya tangan kita kalau terkena air liur anjing, kita jirus sampai dah hilang ain najis tu, itu baru kira basuhan yang pertama. Lagi 6 lagi kita jirus je, lalukan air, jirus sahaja. Dan satu daripada 6 itu kita gunakan air yang dicampur dengan tanah. Jangan campur banyak sangat tanah sampai jadi jadi lumpur, tak. Campur air sampai jadi warna tanah. Campur air pula, campur tanah ke dalam air sampai jadi warna tanah, bukan sampai tahap jadi lumpur, dan jirus sahaja atas tempat tu. Jirus, lalukan air. Jelas ya? Maka itu jadi contoh kalau tuan-tuan nak guna kali pertama dah guna air tanah, silakan. Nak guna kali kedua tu yang air tanah pun boleh. Nak guna kali ketiga pun air tanah pun boleh. Nak guna basuhan yang keempat tu air tanah pun boleh. Tapi satu daripada 7 basuhan tu mesti guna air tanah. Jelas ke? Jelas ya bang ya? Baik. Jadi tapi basuhan yang pertama tu dikira basuhan pertama bila dah hilang ain najis tersebut, walaupun kalau berulang kali. Contoh kalau tuan-tuan guna gayung lah, tak ada paip ke di rumah, tuan-tuan guna gayung, jirus sekali belum hilang, jirus 2 kali belum hilang ain najis, jirus kali ketiga baru hilang, itu baru kira 1. Itu baru kira 1. Baik, jelas ya? Okey, jadi kesimpulannya, kalau tempat terkena najis mughallazah dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satu daripada basuhan tersebut dicampur dengan air tanah. Jelas ya? Baik. Kata penulis, sucinya tempat yang terkena najis mukhaffafah dengan menghilangkan ainnya dan sifat-sifat najis tersebut, walaupun dengan cara merenjiskan air tersebut ke atasnya. Jadi kalau ada budak bayi,
budak lelaki berumur 1 tahun misalnya, kita bawa dia dalam masjid ni, kita baringkan dia, bapaknya mungkin solat, budak tu pakai pampers, budak ni dia minum susu je, umur tak sampai 2 tahun. Bila angkat dia, rupanya tiris sikit daripada pampers dia air kencing. Jadi kalau ada air kencing budak ni pada kapet masjid kita, apa nak buat? Tak perlu tuan-tuan pergi potong kapet tu, jadi tobek kapet tu, tak. Tuan-tuan ambil air, tuan-tuan renjis sampai dah hilang ain dan sifat-sifat najis, dah tak ada bau hancing, semua tak ada lah, ya. Renjis cukup saja. Tempat tu dikira suci daripada najis itu. Jelas ya? Baik. Dan yang terakhir kata penulis, adapun najis mutawassitah, maka ia terbahagi kepada najis ainiyah yang mesti warna, bau dan rasa najis dihilangkan dengan menggunakan air, dan kepada najis hukmiyah yang memadai dengan mengalirkan air ke atasnya. Najis mutawassitah tadi yang mana tuan-tuan? Kita kata semua najis selain najis mukhaffafah dan selain najis mughallazah, semuanya najis mutawassitah. Ya, bangkai tikus ke, air kencing lelaki dewasa ke, tai kita ke, ya, itu semua kira najis mutawassitah. Jelas tuan-tuan ya? Baik. Najis mutawassitah ni terbahagi kepada 2 lagi, iaitu najis ainiyah yang ada ainnya, ada bau, ada warna, ada rasa. Kalau najis mutawassitah yang jenis ainiyah mesti dihilangkan dengan cara menggunakan air. Adapun satu lagi jenis najis mutawassitah adalah najis hukmiyah yang memadai dengan mengalirkan air ke atasnya. Najis hukmiyah ni maknanya dah tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, tapi dari sudut hukum dia masih lagi dihukum bernajis. Jelas ya tuan-tuan? Okey. Contoh, kita bagi contoh. Kalau najis mutawassitah yang ainiyah, contohnya budak 5 tahun terkencing di dalam masjid ini, pada karpet ini. Jadi itu najis yang ainiyah. Jadi macam mana tuan-tuan nak buat? Mungkin tuan-tuan potong kapet tersebut ataupun angkat bahagian itu dan pergi basuh di bawah air yang mengalir sampai hilang ain najis itu dan sifat-sifatnya. Kemudian tuan-tuan jemur sampai kering, lepas tu letak balik potongan kapet tersebut. Itu satu cara. Ya, itu satu cara. Tuan-tuan kalau nampak air kencing budak 5 tahun dekat atas kapet masjid ni, tak boleh tuan-tuan terus jirus air atas dia. Kalau tuan-tuan jirus air terus atas dia, merebak, jadi tempat yang bernajis tu lebih besar, lebih merebak. Jadi satu cara dia macam kita kata tadi, mungkin tuan-tuan potong kapet tu keliling kawasan yang kencing tu, pergi angkat keluar, basuh bawah air yang mengalir. Lepas tu jemur kapet tu, dah kering, letak balik di sini. Itu satu cara. Tapi ada cara yang lain, yang tuan-tuan tak perlu potong kapet, tapi tuan-tuan convert, tukar status najis tu daripada ainiyah kepada hukmiyah. Dengan cara tuan-tuan hilangkan bau, warna dan rasa dia. Kerana bila dah bertukar jadi najis hukmiyah, memadai mengalirkan air di atasnya. Jadi kalau nak buat macam tu, macam mana ustaz? Misalnya budak 5 tahun kencing atas kapet ni, jangan terus tuang air atas dia. Tuan-tuan ambil tuala ke, ambil tisu ke, ambil span ke, tuan-tuan pedap dulu sampai kering. Pedap dengan kain ke, dengan kain buruk pun boleh lah tuan-tuan ya. Pedap sampai kering. Bila dah kering, mestilah bau hancing lagi kan? Baru tuan-tuan tuang air atas dia tanpa tuan-tuan meluaskan kawasan najis. Tuang air kawasan dia je. Mungkinlah dia tertolak keluar sikit, tapi tak adalah jadi merebak luas, sangat luas. Tuang air atas kawasan dia, ulang step yang sama, keringkan balik, pedap. Tuang lagi air atas dia, keringkan balik, pedap sampai dah tak bau hancing. Dah hilang bau, warna dan rasa, tapi tempat tu masih bernajis. Cuma dia bukan lagi najis ainiyah, kerana dah tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Dia dah jadi najis mutawassitah jenis hukmiyah. Dari sudut hukum bernajis,
Tapi dia dah tak ada ain dia dah lagi. Dah tak bau hancing dah. Sekarang tuan-tuan buat apa? Ambil air, lalukan sahaja air sekali atasnya. Tempat tu dikira suci daripada najis itu. Sama juga contoh kalau di rumah. Kalau di rumah tuan-tuan, contohnya anak tuan-tuan 4 tahun kencing dekat atas lantai, atas tile rumah tuan-tuan, dekat ruang tamu tu. Ya? Apa yang tuan-tuan nak buat? Ya? Kalau tuan-tuan terus tuang air dekat atas, air kencing tu dia akan merebak. Tuan-tuan ambillah mop ataupun tuala ataupun tisu. Tuan-tuan keringkan dulu tempat tu. Contohnya tuan-tuan guna bob, lap dulu air kencing tu, pergi basuh bawah sinki. Lepas tu ulang balik, lap, rasanya 2-3 kali mungkin dah hilang dah bau, warna dan rasa. Bila dah hilang bau, warna dan rasa, tuan-tuan lalukan sahaja air sekali atasnya. Maka tempat tu jadi suci. Ya? Jelas ya tuan-tuan ya? Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita tahlil 3 kali dan salawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih tuan-tuan. Saya minta diri dulu nak balik ke Ipoh semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.